Okey, untuk tajuk sifat cahaya kita dah belajar sikit minggu lepas kan. Okey, untuk tajuk sifat cahaya ni, sifat cahaya sebenarnya ada 3 ya. Kita ada 3 sifat cahaya. Yang pertama adalah kamu dah belajar minggu lepas, iaitu cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya boleh dipantulkan. Yang ketiga adalah cahaya boleh dibiaskan. Minggu lepas kamu dah belajar cahaya boleh bergerak lurus. Jadi minggu ni kita akan masuk cahaya boleh dipantulkan. Okey. Okey, pergerakan cahaya. Dalam gambar ni kamu boleh tengok ya. Cahaya tu bergerak lurus daripada lampu yang disuluh ni. Cahaya ni bergerak secara menegak. Kejap. Cahaya ni bergerak secara menegak. Dia tidak akan bergerak ke arah lain pula, ke atas ke bawah ke belakang ke, tidak. Dia mesti bergerak mengikut ke mana hala dia dituju lah. Okey. Cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Cahaya bergerak secara lurus. Sama macam video ni adalah macam video yang cikgu tunjuk kepada awak minggu lepas. 3 cardboard disusun dan setiap cardboard tu ditebukkan lubang. Okey, apa yang berlaku bila kita suluhkan cahaya dekat sini? Cahaya tu akan menembusi setiap lubang-lubang tersebut hinggalah ke belakang. Sebab cahaya bergerak secara lurus, takkan cahaya tu naik ke atas ke sini pula, tak. Cahaya mesti bergerak secara lurus. Contohnya, apa yang berlaku kalau kita sumbatkan sesuatu dekat lubang kotak yang kedua, cahaya tu tak dapat menembusi kotak kedua sudah. Okey. Tapi kalau kita alihkan halangan dekat lubang kotak kedua, apa yang akan berlaku? Cahaya tu boleh tembus semula. Sebab apa? Sebab cahaya dia bergerak lurus. Itu adalah sifat cahaya yang pertama. Okey. Fenomena cahaya bergerak lurus. Contohnya dekat gambar-gambar yang ada kat bawah ni, alur cahaya pada celahan pokok di kawasan hutan. Awak boleh tengok ya dekat sini, setiap alur-alur cahaya tu, setiap alur-alur tu semuanya bergerak tegak. Tak ada pun alur yang tiba-tiba bergerak tegak lepas tu corner pula, tak ada kan. Semua alur tu bergerak secara menegak. Okey, seterusnya cahaya daripada lampu helikopter ni. Lampu ni dia disuluhkan ke arah ke bawah, menegak sahaja. Awak boleh tengok aliran cahaya tu, tak ada pula alur tu bergerak tegak lepas tu corner pula ke sini ke, dari sini naik ke sini ke, tak ada kan. Sebab cahaya dia memang bergerak lurus. Kemudian ni kita ada cahaya daripada lampu kereta. Ini awak sendiri pun cikgu rasa awak dah pernah alami, dah pernah tengok. Pada waktu malam bila awak naik kereta dengan mak ayah awak hidupkan lampu kereta, awak boleh tengok cahaya daripada lampu kereta tu ke arah hadapan. Tak ada pula mak ayah awak hidupkan lampu kereta dekat depan, tiba-tiba lampu tu bergerak ke belakang pula cahaya tu. Tak ada. Sebab cahaya memang bergerak menegak. Okey. Seterusnya, kejelasan bayang-bayang. Bayang-bayang ni terhasil apabila cahaya ni tadi dia dihalang oleh sesuatu objek yang bersifat legap. Contohnya dekat gambar ni, cahaya daripada lampu dia dihalang oleh apa? Objek apa ni? Tangan. Akibat dia dihalang oleh tangan tadi tu, terbentuklah bayang-bayang. Dan bayang-bayang yang terhasil mestilah bayang-bayang yang berbentuk tangan. Tak ada pula kita letak tangan, keluar pula bayang-bayang bentuk kaki. Tak pernah dibuat orang macam tu. Kalau berlaku, bagi tahu cikgu nak tahu juga. Okey. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza-beza mengikut jenis objek yang menghalang cahaya tu. Ada objek yang legap, ada objek yang lut sinar, ada objek yang lut cahaya. Okey, sekejap lagi awak akan belajar apa itu lut sinar, apa itu lut cahaya, apa itu legap. Okey, ini dia. Lut sinar. Lut sinar ni adalah objek yang membenarkan semua cahaya melaluinya. Contohnya plastik yang jernih ataupun gelas ataupun cermin yang boleh tembus. Jadi dekat sini, cahaya kalau awak suluh ke lampu suluh, semua cahaya tu boleh menembusi objek cermin ni tadi. Sebab apa? Sebab semua cahaya boleh menembusi dia. Itulah objek yang kita panggil lut sinar. Manakala untuk objek yang lut cahaya, hanya sebahagian. Awak kena ingat ya, sebahagian sahaja.
sebahagian sahaja cahaya boleh melalui dia. Contohnya plastik yang ada warna ataupun orang kata plastik yang kabur-kabur. Objek yang kabur-kabur ni hanya membenarkan sebahagian sahaja cahaya boleh menembusi dia. Contohnya dekat gambar ni, awak boleh tengok muka budak tu awak boleh nampak kan? Boleh nampak sikit tapi kabur-kabur, tak jelas. Yang kalau yang dekat sini awak boleh nampak muka budak tu jelas sahaja kan? Tapi yang dekat sini awak boleh nampak muka budak tu tapi macam kabur-kabur sikit. Sebab apa kabur-kabur tu? Sebab cahaya boleh menembusi objek tadi tu, tapi hanya sebahagian saja, sikit-sikit sahaja. Seterusnya kita ada objek yang bersifat legap. Ini legap. Legap ni maksudnya tak ada langsung cahaya yang boleh tembus dia. Contohnya kalau kat sini awak suluhkan lampu suluh, langsung takkan ada cahaya lampu suluh yang boleh menembusi objek ni. Sebab itulah kalau orang pegang benda yang legap, bersifat legap semacam buku ke, kotak ke, kad manila ke, benda yang bersifat legap. Benda yang bersifat legap ni dia tak akan boleh membenarkan cahaya menembusi dia. Contohnya cikgu pegang kopiah ni. Apa yang berlaku, awak tak akan nampak dah muka cikgu kan. Bila cikgu alihkan, awak sekarang boleh nampak dah muka cikgu. Sebab itulah sebab kopiah ni tadi, sifat dia adalah sifat objek yang legap. Jadi awak kena ingat kita ada 3 jenis objek. Objek yang bersifat lut sinar, objek yang bersifat lut cahaya dan objek yang bersifat legap. Cikgu takut awak terkeliru objek yang bersifat lut sinar dengan lut cahaya. Awak kena ingat ya. Lut sinar dia benarkan semua cahaya tadi tu menembusi objek tersebut. Manakala lut cahaya dia hanya membenarkan sebahagian sahaja. Jadi kalau kita suluhkan, contoh kalau awak suluhkan cahaya kepada objek yang lut sinar, tak akan ada bayang yang terhasil. Sebab apa? Sebab semua cahaya tu boleh tembus. Semua cahaya tu boleh tembus objek yang lut sinar, jadi tak akan ada bayang yang boleh terhasil. Kalau objek yang bersifat seperti lut cahaya, awak suluhkan cahaya lampu, akan ada bayang-bayang. Tapi bayang-bayang yang terhasil, bayang-bayang yang kurang jelas, bayang-bayang yang kabur. Sama macam gambar ni, awak boleh nampak muka dia tapi awak tak nampak dengan jelas, kabur-kabur saja. Manakala untuk objek yang legap, kalau suluhkan cahaya pada dia, awak takkan nampak langsung. Sebab apa? Cahaya tak boleh menembusi dia. Jadi kalau awak suluhkan cahaya pada objek yang legap, akan terhasillah bayang-bayang yang jelas. Bayang-bayang yang jelas terhasil sebab apa? Sebab tak ada langsung cahaya yang boleh menembusi dia. Kalau cikgu cakap terlalu laju, awak boleh orang kata rewind balik video ni supaya awak boleh tengok semula. Cikgu kena laju sebab kalau cikgu cakap perlahan-lahan, video ni terlalu panjang, jadi cikgu nak upload video ni dia mengambil masa yang terlampau lama. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ada 2 faktor yang mempengaruhi saiz. Saiz ni betapa orang kata besar ke bayang-bayang tu ke, kecil ke. Okey. Jadi dekat sini faktor yang pertama, faktor ni sebab. Cikgu takut kalau awak tak faham faktor apa. Faktor adalah sebab. Jarak di antara objek dengan sumber cahaya. Kalau awak tak ingat, awak tengok balik video cikgu yang cikgu ada rakam minggu lepas. Faktor yang kedua adalah jarak di antara objek dengan skrin. Yang dekat sini, kalau objek tu dekat dengan cahaya, saiz dia besar. Kalau objek tu jauh daripada cahaya, saiz dia kecil. Awak kena ingat itu. Objek dekat dengan cahaya, saiz dia besar. Objek jauh daripada cahaya, bayang-bayang kecil. Manakala yang dekat sini, jarak antara objek dengan skrin. Skrin ni dinding lah, dinding kat belakang tu. Okey, kalau objek tu dekat dengan dinding, bayang-bayang yang terhasil kecil. Kalau objek tu jauh daripada dinding, bayang-bayang besar. Dia terbalik. Kalau yang dekat sumber cahaya, kalau dekat dengan sumber cahaya, bayang-bayang besar. Kalau yang dekat sini, kalau dia dekat dengan skrin ataupun dinding, bayang-bayang kecil. Kalau yang dekat sini, objek jauh daripada sumber cahaya, bayang-bayang besar. Maaf je, kalau yang dekat sini, objek jauh daripada sumber cahaya, bayang-bayang kecil. Tapi kalau yang dekat sini, objek jauh daripada skrin, bayang-bayang besar. Okey, boleh tengok yang dekat sini. Okey, penyiasatan dia. Tengok sini. Kalau objek tu jauh daripada cahaya, bayang-bayang yang terhasil kecil sahaja. Manakala dekat sini, awak tengok objek tu dia dekatkan dengan cahaya, bayang-bayang yang terhasil besar. Manakala kalau kita tengok jarak objek dengan skrin, bila objek ni dekat dengan skrin, bayang-bayang yang terhasil kecil. Manakala kalau objek ni jauh daripada skrin,
bayang-bayang yang terhasil besar. Jadi awak kena ingat kat situ ya. Bila objek jauh daripada skrin, bayang-bayang kecil. Bila objek dekat dengan cahaya, bayang-bayang besar. Boleh baca ya, maklumat kat sini. Kesimpulan, semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin berkurang saiz cahaya. Maaf je, sekali je ulang. Semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Manakala yang kat sini, semakin bertambah jarak di antara skrin dengan objek, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Orientasi. Orientasi objek dan kedudukan sumber cahaya mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Maksudnya dekat sini, bagaimana objek tu diletakkan, kedudukan dia, arah dia macam mana. Itu yang akan mempengaruhi hasil bayang-bayang tu sendiri. Contohnya dekat sini, bila kita suluhkan cahaya lampu kepada pasu, bentuk objek yang terhasil bentuk macam pasu lah. Okey, manakala kat sini, kalau awak tengok betul-betul, bentuk objek ni sebenarnya dia berbentuk silinder, macam pipe, macam tube. Tapi kalau dia disuluh daripada arah sini, bayang yang terhasil adalah bulat. Manakala bila cahaya tu disuluh daripada arah tepi, bayang yang terhasil berbentuk segi empat tepat. Jadi bentuk bayang yang terhasil dia bergantung kepada orientasi. Orientasi tu maksudnya macam cikgu cakap tadi, macam mana objek tu disusun, diletakkan macam mana. Jadi daripada arah mana cahaya tu disuluh, macam tu lah bentuk dia. Kalau daripada sini, daripada arah sini, cahaya yang terbentuk bulat. Kalau daripada arah sini, cahaya bayang yang terhasil berbentuk segi empat tepat. Okey, contohnya macam ni. Cikgu kena terangkan balik sebab cikgu tengok dalam soalan minggu lepas ramai yang tak boleh jawab bentuk bayang. Awak kena gunakan imajinasi awak dalam menjawab soalan. Contohnya dekat sini, objek kereta, kereta mainan. Bila kita suluhkan kereta tu daripada arah tepi, bayang yang terhasil macam ni, bentuk daripada tepi, bayang tu dari tepi. Tapi kalau kita suluh objek tu daripada belakang, bentuk bayang-bayang yang terhasil bentuk kereta daripada belakang. Takkan awak suluh kereta tu daripada tepi, nampak macam bentuk daripada atas pula kan? Dia mesti sama, ikut arah dia, orientasi dia. Contoh dia blok binaan yang ini ya. Kalau kita suluh cahaya daripada arah tepi, bentuk bayang yang terhasil macam ni. Kalau kita suluh cahaya daripada arah sini, bentuk bayang yang terhasil macam ni. Jadi bayang ni berubah-ubah bentuk bergantung kepada daripada mana awak suluh cahaya dia. Daripada mana sumber cahaya awak suluhkan tu. Faham? Okey, seterusnya pantulan cahaya. Ini adalah sifat cahaya yang kedua ya. Pantulan cahaya. Cahaya dia bergerak lurus dan kemudiannya apabila dia terkena objek yang bersifat licin, bersih dan rata. Ingat ya, licin, bersih dan rata. Kalau dia terkena pada objek yang bersifat licin, bersih dan rata, cahaya tu akan terpantul semula. Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin. Dan daripada cermin itu pula, imej dipantulkan kepada mata kamu. Apabila melihat cermin, kita melihat imej kita terbentuk pada cermin. Fenomena ini kita panggil sebagai pantulan cahaya. Contohnya dekat gambar ni, cahaya daripada mentol, dia bergerak lurus ke arah cermin. Cermin ni bersih, rata dan rata dan berkilat. Jadi apa yang berlaku, cahaya yang terkena pada cermin tadi tu, dia akan pantulkan semula kepada mata kamu. Jadi sebab itulah kamu boleh lihat bagaimana rupa kamu. Contohlah kan, kalau cermin ni kotor, permukaan cermin ni tidak rata, cahaya ni akan pantul pada cermin. Disebabkan dia tidak rata, dia akan terpantul ke arah lain. Ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Sepatutnya dia terpantul kepada mata kamu. Tapi disebabkan cermin ni kotor, dia tak rata, jadi dia tidak memantulkan cahaya tu kepada kamu. Jadi kalau cermin itu rata, barulah kamu boleh lihat muka kamu. Okey, pantulan cahaya. Contoh-contoh fenomena pantulan cahaya. Okey, contoh ni kat sini, imej yang terbentuk pada permukaan air.
cahaya daripada matahari dia pantulkan kepada permukaan air ni. Permukaan air ni rata dan air itu bersih. Jadi apabila cahaya daripada matahari terkena pada permukaan air, cahaya itu dipantulkan semula kepada mata haiwan. Jadi haiwan tu boleh lihat bagaimana rupa dia dalam air tu pada pantulan cahaya dekat situ. Contohlah kalau air ni dia tak rata, dia ada berombak-ombak, tak akan boleh dipantulkan. Sebab itulah kalau dekat laut, kamu mandi kat laut, kamu tengok, kamu tak akan nampak rupa pantulan kamu tu. Sebab apa? Sebab permukaan air itu tidak rata. Kalau air itu duduk diam sahaja, dia rata dan dia bersih, bila cahaya pantul pada air itu, barulah air itu boleh pantulkan semula kepada mata kamu. Seterusnya, imej yang terbentuk pada permukaan logam. Logam ni bersifat licin, rata dan bersih. Jadi apabila cahaya, kalau kita suluhkan cahaya pada objek logam yang bersih ni, yang licin ni, cahaya itu akan dipantulkan semula kepada mata kamu. Okey, seterusnya, imej yang terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Lantai ni baru di mop, dia bersih, dia licin, dia rata. Jadi kamu boleh tengok kat sini ya. Kamu boleh nampak kan bayang-bayang cermin ni. Cermin tingkap ni kamu boleh nampak kan. Sebab apa? Sebab jubin ni dia rata, dia bersih dan dia licin. Jadi sebab itulah kamu boleh nampak bayang-bayang imej pantulan cahaya tingkap tadi tu. Okey, kegunaan pantulan cahaya. Kegunaan yang pertama, cermin muka memantulkan cahaya ke muka kita. Macam yang cikgu cakap tadi, cahaya daripada lampu ataupun cahaya daripada matahari, dia sinar kepada cermin dan daripada cermin dia pantulkan semula kepada mata kamu. Sebab itulah kamu boleh lihat muka kamu dekat cermin. Yang kedua, cermin sisi membolehkan kita melihat objek di belakang dan sisi kereta. Contoh ni, cermin sisi kereta, side mirror kereta ayah kamu. Cermin ni digunakan supaya ayah kamu bila dia memandu, dia boleh nampak kereta dekat belakang. Supaya kalau kereta tu nak memotong dia ke, ada apa-apa motor yang lalu daripada belakang ke, ayah kamu boleh tahu. Sebab cahaya daripada persekitaran, daripada matahari, dia pantul kepada cermin ni, dan seterusnya daripada cermin ni, dia pantulkan kepada mata ayah kamu. Seterusnya, cermin cembung membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya. Cermin cembung ni, dia biasanya kalau kamu pernah tengok, dia berada dekat jalan raya. Dia berada dekat selekoh-selekoh maut. Biasanya kalau kamu pernah pergi ke Cameron Highland, ke Genting Highland, jalan dia berliku-liku. Jadi dia letak dekat selekoh-selekoh tu supaya bila ayah kamu memandu, dia tengok cermin tu, dia boleh nampak kenderaan daripada jauh sana. Sebab cahaya yang datang pada cermin tu, dia pantulkan semula kepada mata ayah kamu. Seterusnya, cermin pergigian. Ni kalau kamu pernah pergi dentist, doktor gigi, dia gunakan batang dia tu, itu sebenarnya cermin. Dia masukkan dalam mulut kamu supaya dia boleh nampak, cermin tu boleh tengok, membolehkan doktor tu nampak apa yang kerosakan yang ada pada gigi kamu. Okey, seterusnya kegunaan pantulan cahaya. Ini macam biasa, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletak kat bawah. Dia letak kat bawah, cermin tu kat bawah. Kamu pakai kasut, kamu boleh tengok macam mana kasut tu pada kaki kamu. Pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepala dengan melalui cermin yang diletakkan di belakang. Contohnya kat sini, dia letakkan cermin tu dekat belakang. Dekat depan tu dah ada cermin. Dia letak lagi satu cermin kat belakang. Dia tengok kat cermin depan tu, dia boleh nampak bahagian belakang rambut dia macam mana. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari kapal selam dengan menggunakan periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Okey, periskop ni dia ada dua cermin. Dekat sini satu cermin, dekat sini satu cermin. Kalau kamu tak nampak jelas, boleh buka buku teks, ada. Cikgu rasa ada gambar periskop kat situ. Jadi apa yang berlaku, cermin tadi tu dia memantulkan cahaya. Cahaya masuk daripada atas, kemudian dia akan pantulkan ke bawah, dan dia pantul sekali lagi, barulah dia akan masuk ke mata orang tu. Kegunaan dia apa? Untuk mengintip. Itulah kegunaan periskop. Alat ini kita panggil sebagai periskop. Awak boleh tengok dalam buku awak, cahaya tu dia pantulkan dua kali. Kali pertama dekat sini, cermin yang pertama, cahaya tu masuk, dia pantulkan, kemudian dia pantulkan ke arah bawah. Pantulan kedua kat sini, kemudian dia akan pantulkan kepada mata. Gambar rajah sinar.
Okey, apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin, macam cikgu cakap tadi, seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Fenomena ini boleh dilukis dalam bentuk gambar rajah sinar seperti di bawah. Contoh ni, cermin ni adalah permukaan yang rata dan licin dan juga bersih. Cahaya yang ditujukan kepada muka cermin ni. Cahaya tu buka ke sini dan kemudian dia pantulkan semula ke arah sini. Cahaya dipantulkan dari permukaan cermin. Kamu untuk lukis rajah sinar ni, kamu kena lukis dengan hati-hati. Jangan kamu lukiskan, contoh cahaya bergerak ke sini, lalu dia naik ke sini pula. Tak logik. Dia mestilah daripada sini, dia naik ke sini pula. Dia mestilah pantulan tu orang kata 90 darjah. 90 darjah ni adalah ukuran sudut dia sebenarnya kat sini. 90 darjah. Itu adalah pantulan cahaya cermin. Okey, macam ni. Sinar yang dituju, sinar tuju ni maksudnya sinaran cahaya daripada lampu tu itulah. Dia kena pada cermin, permukaan cermin dan sinaran pantulan tu dia naik semula. Kalau nampak I dengan R tu. Okey, I dengan R. Okey, dekat sini I ni maksudnya adalah nilai sudut dia. Nilai I dan nilai R mesti sama. Dia mesti sama. Kalau contoh kalau dekat sini ukuran dia 30 contoh kat sini 45. Yang R ni pun mesti juga 45. Tak apa, yang ini 45 ni tak penting sangat. Apa yang kamu kena tahu apabila kamu nak melukis pantulan cahaya, kamu mesti lukis dengan betul. Contohnya macam ni. Kalau cahaya tu datang dari arah sini, dia mesti naik semula ke sini. Takkan pula cahaya tu datang daripada sini, dia bergerak ke belakang balik. Tak. Dia mesti sini ke arah sini. Itu kamu kena tahu. Dia takkan daripada sini, pantul sini, tiba-tiba dia turun macam ni pula. Tak boleh. Daripada bentuk dia tu, awak kena tahu. Kalau daripada bentuk datang dia macam ni, bentuk dia bila dipantulkan semula mestilah bentuk macam ni juga. Okey. Jadi itu sahaja cikgu boleh terangkan. Kalau awak ada masih lagi tak faham, rujuk buku teks. Cikgu kena bagi awak dalam bentuk video macam ni sebab cikgu faham ada mak ayah kamu yang bekerja, kamu tak boleh tengok video, tak boleh nak libatkan terus dengan aktiviti belajar macam biasa. Jadi bila-bila masa kamu free, boleh kamu tengok video ni. Dan kalau ada yang lagi tak faham, boleh PM cikgu secara terus, tanya PM personal ataupun tanya dalam grup, kawan-kawan boleh tolong. Kalau tak tahu, tanya cikgu, baca buku. Dan kemudian boleh jawab soalan yang cikgu bagi.